Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, Bersih telah memberikan markah yang keterlaluan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Bersih meletakkan kerajaan Anwar Ibrahim kononnya layak diberikan grade D. Dan Saidan Kasim pula mengejek Anwar Ibrahim dengan menyatakan itu bersih kalau kerajaan bagi E, kata Saidan. Tetapi apa yang berlaku hari ini ialah apabila Puan Zarkasi turut membeli Perikatan Nasional dengan menyatakan bahwa itu kalau kamu cakap kerajaan perpaduan dapat E. Tapi untuk kerajaan Perikatan Nasional dahulu kata Puan Zarkasi, kamu layak diberi F kalau rakyat yang menilai, kata beliau. Ini pula jawapan daripada Anwar Ibrahim apabila beliau digelar sebagai kerajaan yang layak dapat E, grade D semata-mata. Jadi Anwar Ibrahim kata, ini jawapan Anwar Ibrahim ketika berada di Dewan Rakyat sebentar tadi. Apa yang Anwar Ibrahim kata? Dia kata, UPSR grade D, SPM esok naik E. Itu jawapan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yakin kerajaan Madani pimpinannya yang masih baru mampu melakukan lebih baik dalam melaksanakan reformasi dari semasa ke semasa. Itu kata Presiden PKR mengulas penerapan buruk yang diberikan oleh Gabungan Reformasi Pilihan Raya Bersih dalam penilaiannya baru-baru ini, dengan mendakwa Putrajaya gagal memenuhi banyak agenda pembaharuan. Tentang penerapan Bersih, tak apalah, kita diberi grade D, bukan F, kata Anwar Ibrahim. Kalau UPSR dapat D, nanti SPM esok naiklah E, kata Anwar Ibrahim lagi. InsyaAllah kerajaan Madani masih lagi baru sangat, katanya sinis sewaktu sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat hari ini. UPSR merujuk kepada sistem peperiksaan untuk sekolah rendah awam di Malaysia yang telah dihentikan sementara SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia lazimnya diduduki oleh pelajar sekolah menengah pada akhir pengajian tingkatan 5. 2 hari lalu, Bersih semasa melancarkan kad laporan pertengahan penggal memberikan pentadbiran Anwar sebagai grade D yang prestasi buruknya dikaitkan dengan kegagalan melaksanakan reformasi institusi dengan ketara. Pengerusi Bersih Faisal Aziz berkata, penilaian mereka berhubung 2 tahun pertama, kerajaan mendapati terdapat jurang yang ketara antara janji reformasi dan pelaksanaan sebenar. Penilaian itu yang menggabungkan dua bahagian, menunaikan komitmen manifesto dan perbandingan dengan pentadbiran terdahulu, kembali dengan kerajaan Madani mencatatkan jumlah 45.8% katanya. Bersih juga membandingkan kemajuan reformasi yang dibuat oleh Anwar dan 4 pendahulunya dalam tempoh 2 tahun pertama mereka memegang jawatan. Kumpulan reformasi pilihan raya itu turut meletakkan Anwar di belakang pendahulunya, yaitu Ismail Sabri Yaakob dan Dr. Mahathir Mohamad dalam menunaikan janji reformasi mereka. Antara lain menurut Bersih, dana pembangunan kawasan yang diberikan semasa pentadbiran Ismail Sabri kepada ahli Parlimen Pembangkang ketika itu sebagai sebab Perdana Menteri ke-9 adalah lebih baik daripada Anwar. Untuk rekod, kerajaan hari ini menerima kritikan hebat kerana didakwa tidak menyalurkan dana kepada ahli Parlimen Pembangkang. Mengulas perkara itu, Anwar mendakwa Bersih telah terlepas pandang bahawa ketika itu dirinya sebagai ketua pembangkang yang berunding dengan pentadbiran Ismail Sabri sehingga mereka mencapai persetujuan untuk memeterai MOU. Sedangkan tambahnya parti pembangkang hari ini enggan berunding dengan Putrajaya. Pandangan kita kepada TPM2 Fadila Yusof jelas harus berunding, kata Anwar Ibrahim. Tapi nampak pembangkang enggan. Keengganan berunding tu yang menyebabkan hal ini tertangguh, kata Anwar Ibrahim.
Kalau pendang umpamanya setuju jika salah seorang perunding boleh berunding segera, kalau boleh setuju kita boleh terima, kata Anwar semasa menjawab soalan tambahan dari Awang Hashim PN Pendang mengenai isu penyaluran peruntukan. Terdahulu, Fadila yang juga merupakan Ketua WIPEK Kerajaan memaklumkan hanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Muda Muar yang memberi maklum balas terhadap memorandum persefahaman MOU penyaluran peruntukan. Dia juga berkata pembangkang sudah membuat ketetapan menolak MOU tersebut, namun dirinya bersedia untuk melakukan rundingan secara terus dengan mana-mana ahli parlimen pembangkang. Saudara, apa pula komen anda untuk isu dan juga apa yang dibuat oleh Bersih tersebut, penerapan D yang diberikan kepada Kerajaan Anwar Ibrahim? Jimmy Page memberikan komen, nak runding apa, nak bubuh syarat? Kalau nak bagi as promise, bagilah awak kaki, katanya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal rasuah di Sabah. Akhirnya beberapa orang adun mula buka cerita, buka mulut dan buat pengakuan yang benar-benar mengejutkan kita semua. Salah satu daripada video yang telah pun tular melibatkan seorang daripada adun di Tempasuk. Akhirnya adun Tempasuk itu tampil dan membuat satu pendedahan dan pengakuan yang mengejutkan kita semua. Beliau kata adun yang ataupun audio yang dipaparkan, video yang dimasukkan, ditularkan itu adalah audio yang telah disunting. Itu kata adun Sabah yang mendakwa audio telah pun disunting. Seorang adun Sabah membuat laporan polis menafikan kandungan sebuah rakaman video yang mengaitkan dirinya dengan dakwaan rasuah. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Kasim Muda, aduan tersebut diterima daripada Wakil Rakyat Tempasuk Arsyad Bestari yang mendakwa perbualan dalam rakaman tersebut telah pun disunting. Jadi dengan ini beliau mula buka cerita. Beliau kata rakaman itu telah pun disunting. Tidak pasti sama ada rakaman itu benar-benar berlaku atau tidak. Tiada kenyataan yang dikeluarkan. Yang hanya dikeluarkan ialah telah pun disunting. Sama ada video itu memang ada, tetapi hanya audio diubah atau memang betul-betul video itu pun tidak diberitahu. Cuma yang dinyatakan dalam laporan ini ialah perbualan dalam rakaman tersebut telah disunting. Maknanya audionya mungkin telah pun disunting. Perbualan lain tapi suaranya pula yang lain. Kata beliau, saya mengesahkan bahawa polis telah menerima laporan menafikan sebuah video yang tular melalui media sosial akaun Kini TV. Laporan diterima daripada adun Tempasuk Arsyad Bistari pada 17 November berhubung video berdurasi 1 minit 27 saat yang diterimanya melalui WhatsApp. Kes ini telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, katanya. Seksyen 500 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan berkaitan fitnah, manakala Seksyen 233 merangkumi kesalahan menggunakan kemudahan rangkaian untuk menyebarkan komunikasi yang dianggap menyinggung perasaan atau boleh menyebabkan kegusaran kepada orang lain. Siasatan polis berterusan. Kasim berkata setakat ini polis merekodkan kenyataan Arsyad dan sedang menunggu laporan daripada SKMM sebelum mengambil tindakan lanjut. Untuk rekod, Malaysia kini telah menerima panggilan daripada seorang pegawai polis Kota Kinabalu yang meminta kerjasama wartawannya. Dia kata dalam perbualan itu telah disunting. Dia kata suaranya dalam perbualan itu telah disunting, kata pegawai polis itu ketika diminta mengulas mengenai penafian Arsyad. Arsyad salah seorang adun Sabah yang dikaitkan dalam siri pendedahan skandal rasuah oleh Malaysia kini yang melibatkan projek mineral di Sabah. Siri itu menyaksikan seorang pemberi maklumat mendedahkan beberapa rakaman video yang menunjukkan beberapa ahli politik didakwa berbincang mengenai ratusan ribu ringgit rasuah
sebagai balasan untuk menyokong proyek tertentu. Dalam salah satu rakaman yang dikongsi pemberi maklumat dan diterbitkan oleh Malaysia kini, Arsad kedengaran mengeluh mengenai projek lumayan yang disekat oleh seseorang yang dipercayai merujuk kepada Ketua Menteri Haji Jinor. Wakil Gabungan Rakyat Sabah JRS itu sejak itu mendakwa perbualannya dengan pemberi maklumat telah disunting secara berniat jahat. Apa komen anda untuk isu kali ini? Semoga adun-adun yang telah dikaitkan ini cepat-cepatlah bersuara, cepat-cepatlah menyatakan sesuatu supaya rakyat tidak tertanya-tanya. Semoga perkara ini dapat diselesaikan dan kita harap ada penafian, ada kebenaran dapat dikeluarkan. Kalau mereka difitnah, maka perlu diselesaikan dengan segera supaya tiada lagi fitnah yang menular dan tidak ada orang yang kena dosa, tidak ada orang pula yang teraniaya. Jadi apa pendapat Anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.